Okey, baik. So, seperti mana yang saya katakan tadi, pada hari ini kita akan adakan satu taklimat mengenai penghasilan vlog untuk pertandingan Idola 2021 bagi kategori Vlog Challenge 2.0. Okey, ini adalah kali kedua kategori ini diadakan untuk Idola pada tahun ini. Jadi kita kekalkan kategori ini dan so berdasarkan pemerhatian ataupun observation kami pada tahun lepas, so Idola kali ini kita masih lagi ingin nak ketengahkan kategori vlog ni. So supaya jadi taklimat ni maksudnya seperti mana tuan-tuan dan tuan-puan tahu, Idola 2021 ini dibuka kepada 12, maksudnya diwajibkan pada 12 kolej perintis, kolej komiti rintis lah. Okay? So yang di mana kolej tersebut mempunyai pegawai di pembelajaran yang dilantik secara rasmi daripada JPKK. Dan untuk Idola ini juga dibuka dan ataupun digalakkan untuk kolej komiti lain untuk menyertai. Jadi disebabkan kita nak kata selaraskan lah. Jadi kalau yang kolej komiti yang berminat tu nak masuk pertandingan Idola ni, jadi kita nak selaraskan vlog yang dihasilkan. Okey, ya. Okey, jadi ini adalah objektif selaras penghasilan vlog mengikut garis panduan budayakan menghasilkan vlog dan saluran YouTube yang menarik. Maksudnya di sini maksudnya kita nak buat vlog tu mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh BIPD lah. Okey, dan YouTube. So macam mana saluran tu lah, kita ada guideline lah supaya YouTube channel yang dihasilkan untuk pertandingan Idola ni mengikut garis panduan yang dihasilkan oleh BIPD. Okey. Okey. Okay, saya tengok ada 75 orang ni. Okey. So seperti mana rasanya pada 2-3 minggu yang lepas, Puan Siti Fariza, saya tengok pun dia ada bersama kita pada hari ini, telah menjelaskan telah memberi taklimat mengenai Idola 2021. Jadi secara secara umum lah. So kali ini kita fokus pada untuk kategori kolej komiti. Jadi pertandingan Idola 21 ni seperti mana yang tuan-tuan nampak adalah poster. So saya tepikan saya punya ni. Alright. Berkonsepkan pelaksanaan program pasca COVID-19 di mana program akhir iaitu Grand Finale Idola akan dilaksanakan secara dalam talian. Okey. So tempoh masa pengantaran akan dibuka pada 15 Jun. Maksudnya pada 15 Jun bermulanya pendaftaran. So setiap kolej tu boleh mula mendaftar lah. Okey. Ada tim lah, maksudnya akan diketuai oleh TPA ataupun TPP. Okey. Jadi bila dah daftar, kolej masing-masing boleh upload lah di satu website yang kita akan umumkan nanti, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah maklumat di website self-edu.my. Okey. So kat situ kalau kat tengok poster tu ada kriteria pemakaran, kita ada 3 kriteria. Maksudnya adalah pelaburan. Kriteria kedua adalah untuk saluran YouTube. So yang kriteria ketiga adalah untuk vlog dan teaser. So taklimat ni fokus pada vlog lah, vlog dan teaser dan YouTube channel. Okey.
Okey, apa? Okey, maksudnya kita nak pada slide ni saya nak terangkan apa itu vlog lah secara general lah. Saya penghasilan video pelaporan berkonsepkan vlog ataupun video blog ataupun saya katanya vlog adalah lebih santai dan spontan. Konsep rakaman vlog ini sendiri adalah lebih kepada penceritaan persendirian dari perspektif penghasil video tersebut. So untuk vlog challenge ni dia punya elemen pembelajaran digital, maksudnya dia punya konsep ataupun topik lah untuk vlog yang dia akan dihasilkan adalah dalam topik pembelajaran digital. So kalau kita tengok, kalau saya izinkan saya play sedikit YouTube ni, kalau puan boleh dengar lah. Okay. Ini contoh video vlogging. Biasa orang guna vlogging macam ni kan? Simple. Cuma nak Okey, itu salah satu contoh lah. Maksudnya apa tu, penghasil atau vlogger tu dia akan pegang kamera dan dia akan bercakap dengan kamera tu lah. Maksudnya tiada bantuan oleh kru-kru, just dia sahaja yang memegang kamera. Okey. Itulah maksudnya vlog. So kita ada lagi satu contoh daripada Mark Win. Okay. So ini adalah mengenai video vlog pasal makanan lah. Okay. Biasanya dia punya konten adalah mengenai dia makan lah, makanan yang di serata dunia lah. Okay. Good morning, everyone. It's Mark Weens, and it is a very early morning here in Bangkok. We got up at 2 a.m. and we caught a taxi to Suvarnabhumi Airport in Bangkok. And Ying and I are on our way to the island of Langkawi, which is in northern Malaysia. And it's actually right near the border of Thailand in the south, but we've got to fly from. So maksudnya vlog tu lebih orang kata lebih penceritaan oleh seorang atau dua orang, tapi seorang lah. Jadi kamera lebih pada dia memegang kamera ataupun kamera tu diletakkan di atas permukaan meja ke, ataupun kamera tu akan nampaklah apa yang sedang dilakukan, makan ke apa ke. Okey. Okey. Jadi kita pergi kepada dapatkan output vlogging yang terbaik. Bangkok to. Okey. Jadi ini adalah kategori yang dipertandingkan. Okey. Jadi untuk YouTube ada markah 30%. Untuk vlog dan teaser adalah 50%. Okey, untuk YouTube, saluran YouTube mesti ada ikon saluran. Okey, ikon saluran. Okey, apa itu ikon banner, nanti saya akan tunjuk kejap lagi. Saya akan share juga bila saya buka satu YouTube channel. Okey, ikon tu maksudnya macam kat Facebook kita tu, kan? Kita bila upload profile lah. So kita akan nampak lah gambar yang sesuai lah untuk police committee masing-masing. Banner ni adalah penting, satu medium yang orang kata bila user buka YouTube dia akan nampak lah. So kat situ kita kena hasilkan satu banner yang menarik. So dia punya size adalah seperti berikut, 2560 piksel kali 1440 piksel. Okay. So bila hasilkan banner ni kita kena kita kena tahulah kita punya safe zone, maksudnya banner yang dihasilkan adalah sesuai untuk paparan sama ada di laptop ataupun di mobile. Okey. Jadi benda ni semua boleh didapati kalau tuan-puan dan tuan-tuan rujuk kepada garis panduan YouTube channel yang telah diupload. So boleh pergi kepada www.lgu.my/panduan. Just klik je yang saya ada arrow tu kan, ada arrow. Okey, download situ saja. Okey, teaser okey.
Untuk teaser selama durasinya adalah selama 30 saat ataupun maksimum 1 minit sahaja. Okey, menghasilkan thumbnail. Thumbnail ni maksudnya setiap video tu bila kita dah upload, kita kena hasilkan thumbnail. Thumbnail ni macam preview lah. So bila user hover apa orang kata kat atas video tu, nanti dia tunjuk sedikit snippet lah daripada video tu. Okey, so kita kena hasilkan satu thumbnail yang menarik. Okey, yang deskripsi. Ini adalah juga elemen yang paling penting penting. So elemen paling penting dalam YouTube. So setiap YouTube dia ada description, satu di channel, satu lagi untuk di setiap YouTube. Okey, mungkin saya boleh pergi ke satu YouTube lah. Okey. YouTube. Okay, saya buka satu YouTuber dinamakan Mona Lisa. So Mona Lisa ni sebenarnya dia mempunyai kedai online yang menjual barangan komputer. Jadi kami ada invite juga membuat perbincangan lah mengenai untuk menghasilkan YouTube yang menarik. So salah satu benda yang ditekankan oleh beliau ialah mengenai deskripsi di YouTube channel. Contohnya, so kat sini dia hanya letakkan website. So kita tak nak lah macam ni. So lagi satu deskripsi di video. Okay. Okay, maaf. Assalamualaikum. Okay. Sebenarnya saya nak tengok dia punya ni. Okey. So kat sini dia ada buat deskripsi lah. Okey, tulis deskripsi dengan menarik, okey, dengan lengkap. Okey. So itulah elemen yang penting. Lagi satu banner. So kalau saya kembali kepada YouTube channel tu, so dia ada satu banner yang menarik yang menjelaskan apa YouTube channel tu. Okey, lagi satu mungkin tuan-tuan biasa dengar satu YouTuber berani buat. Okey, berani buat. Okey, so kalau tengok banner dia macam nilah, tak berapa nak. Yalah, kalau kita tengok pun tak berapa nak faham. So jadi saya ada bekalkan senarai 10 contoh vlog. So maksudnya setiap vlog tu ada kekuatan masing-masing. So saya harap setiap college boleh ikut apa yang menarik lah. So maksudnya sebab kita dah senaraikan kriteria apa yang kita nak dalam sesuatu YouTube channel tu. Okey. Di sini ada satu contoh ikon saluran. Okay, mungkin saya pergi lagi satu channel. Okay, Mak Saleh ni agak subscriber dia 7 juta. Okay, so kalau kita tengok dia punya Hey everyone, it's Mark Weens and I just wrapped dia punya description. So kat sini adalah teaser. Okay, sekarang ni dia buat mengenai vlog mengenai di Pakistan. So dia dah banyak negara dia dah pergi, termasuknya Malaysia. So sekarang ni Pakistan. So ini antara elemen yang kita nak dalam pertandingan vlog challenge 2.0. So kalau kita tengok kat about ni, dia tulis description dengan lengkap. Dan kalau kita tengok untuk setiap video tu, untuk setiap video tu ada descriptionnya. So sebab saya ada tengok jugalah lawat YouTube channel college, ada yang tak letak. So disebabkan kenapa pentingnya kita letak description di sini, sebab ada keyword-keyword yang penting, yang kita boleh gunakan dalam description, yang dinamakan dalam YouTube dipanggil tag, ataupun keyword. Keyword ni adalah penting, ataupun tag ni adalah penting sewaktu
bila masa carian lah, masa kita search YouTube tu. So kita kena gunakan keyword-keyword yang sesuai supaya bila user cari sesuatu di YouTube, dia akan sampai ke kita punya YouTube channel. Bahkan yang apa Mona Lisa ada cadangkan, kadang-kadang kita boleh gunakan keyword mengenai isu semasa lah. Walaupun kita punya konten tu tak mengenai apa, contohnya pasal, contohlah saya pasal apa seafood, tapi kita boleh letak pasal COVID, contohnya. Okey. Okey, saya akan kembali kepada saya punya slide. Okey. Itu untuk saluran YouTube lah. Okey, maksudnya kena ada icon, banner, teaser, thumbnail video yang menarik, deskripsi, saluran YouTube dan video. Okey, itu antara lah. Orang kata untuk setiap pernyataan kita akan tengok apa kriteria-kriteria ni. Alright, so kita pergi kepada video log dan teaser. Okey, video teaser berdurasi 1 minit maksimum. Kita kena hasilkan 2 vlog lah. 2 vlog maksudnya 2 video dengan durasi sebanyak 3 minit. Tahun lepas kita buat 3 minit tapi kali ini kita extend sampai 5 minit. Format dalam MP4 dan H264 ni adalah codec. So maksudnya apa mungkin orang multimedia akan tahulah. Okey. Dia adalah kalau salah betulkan saya, tapi rasanya dia adalah untuk compression supaya video tu raw video kita ambil bila kita generate video tu, kita apa satu term tu saya lupa, tapi generate video tu dia akan gunakan codec ni. So codec ni sesuai lah untuk maksud yang video yang dihasilkan pada sesuai untuk diupload ke YouTube nanti. So memandangkan pada masa sekarang ni pixel kita minimum pixel sebab rasanya kebanyakan handphone pun okay, kenapa saya cakap handphone, saya rasa video log ni boleh digunakan sama ada menggunakan handphone, smartphone ataupun kamera lah. Okay, jadi mudah dan lebih santai untuk buat video log. So paling minimum kena 700 pixel kali 1080 pixel. So kena ada elemen mengenai video log ni kena mengena dengan pembelajaran digital yang berlaku di college community. Okey, penyampaian yang santai, okey rasanya okey, tapi penyampaian santai pun perlu ada skrip. So supaya video yang vlog ataupun video yang dihasilkan nampak smooth lah. Okey, kemudian okey, konsep vlog yang dihasilkan adalah mengikut kreativiti institusi. So untuk skrip tu kita boleh buat anggaran. Ini adalah anggaran yang telah diberi oleh kita punya bos idola kita, yes, Puan Siti Fariza. Mungkin dia sedang mendengar kan. Suara pun saya pun dah jadi ni. Tapi tak apa, saya akan teruskan. So 2 perkataan 1 saat. So kita boleh buat anggaran lah. Berapa daripada, sebab bila kita nak buat vlog, kita buat skrip dulu, kita buat storyboard dulu dan baru kita buat, baru kita shoot kan. So mungkin dengan rule of thumb ni, 2 perkataan sama dengan 1 saat boleh membantulah. Okey. Ini adalah secara ringkas lah. Secara ringkas mengenai produksi vlog. So pada kita ada tiga bahagian. 3 bahagian. Maksudnya yang pertama pra-produksi. Okey, pra-produksi. Sekejap ya. Okey. Pra-produksi maksudnya kita kena ada storyboard, skrip, peralatan yang sesuai, lokasi yang sesuai. So lokasi ini
pada PKP ni ataupun pada akan datang ni saya tak tahulah. So macam mana. So kita kena cari mungkin di rumah je lah kot. Ya. Alright. So yang kedua, bahagian kedua adalah produksi. Mengenal pasti lokasi. Maksudnya lokasi tu mungkin di rumah tapi kat mana yang sesuai. Mungkin kalau kat rumah tu mungkin ada yang ada pasang wallpaper tu mungkin kat situ. Mungkin ada apa pencahayaan yang menarik ataupun pencahayaan yang terang. Okey, jadi kat situlah. Semasa produksi menguji lari peralatan dan terus kita buat syuting lah. Okey, sesi penggambaran. Okey, yang ketiga yang terakhir, bahagian terakhir kita buat pada pasca produksi. Okay, kita semak semula skrip, maklumat, kan? Pastikan betul visual dia rakam tu. Okay, adakah ia menepati kita punya perancangan. Okay, lepas tu kita buat sentingan audio dan visual. Maksudnya edit menggunakan video editor. So selepas tu terus buat naik ke YouTube. Okey, ini adalah cadangan kandungan vlog challenge 2.0 yang kata cadangan. Maksudnya kalau nak buat vlog kita kena ikutlah. Okey, kandungan pertama teaser. Teaser ni optional. Okey, teaser ni optional untuk menarik perhatian penonton terhadap kandungan vlog. Durasinya adalah 10 ke 20 saat. Okey, saya boleh tunjukkan contoh Ini adalah daripada saya punya saya harap semua boleh dengar Margaret Wolf once said, dan tengok. beauty is in the eye of the beholder. Okey, saya skip. Okey, inilah teaser. Okay. Video tu dia nak apa ni? Makan sausage Kemboja kan. So sebelum dia pergi ke montaj dia ada video. So dia nak tunjukkan apa konten video ni. Okay. Sekejap je. Rasanya tak sampai 2-3 saat je. Okay. Jadi ada yang juga vlog yang buat teaser lama-lama. Okay. So it depends on your creativity lah. Okay. So kita kembali kepada kita punya slide. So saya tutup dulu. Okay. Okey, mungkin saya terangkan dulu baru saya tunjuk satu contoh. Jadi jangan risau, slide ni kami akan upload di website set.edu.my. Ada yang dah komen kat situ. Okey, suara putus-putus, suara okey. Okey. Okey, memang talimat ni saya ada rekod lah, ada rekod. Saya akan share. Suara putus-putus, suara okey, suara putus, suara okey. Tema vlog, ya, tema vlog pembelajaran digital. Slide memang tak gerak ke? Slide yang dari tadi ni. Saya ada lagi satu komputer kat sini. Login, iaitu komputer tu nama okey, dia gerak Tak apa nanti jangan risau, taklimat ni direkod, nanti kami akan upload video tu website lah. Okey, line clear, boleh pakai channel sedia ada ke? Ya, boleh pakai channel sedia ada. Okey. Boleh pakai channel sedia ada. Cuma kena kalau pakai channel sedia ada tu kena ikut apa yang telah saya bincangkan tadi lah, dia punya kriteria tu. Okey. Jadi saya teruskan pada cadangan kandungan vlog challenge 2.0. Okey. Kita pergi pada montaj. Montaj tu biasanya untuk setiap video dihasilkan, katakan ada 2 video, maksudnya kedua-dua video tu ada montaj yang sama lah.
mengenai apa mungkin pasal college ke, pasal program yang di offer di college, khusus mungkin mungkin college nak ketengahkan kursus pendek yang agak popular ke, mungkin boleh letak di situ. Okey, ataupun maklumat yang boleh dihubungi. Okey, biasanya montaj tu dia ada apa tu? Dia ada biasanya vlogger akan cakap untuk tekan subscribe and tekan butang loceng tu lah untuk notifikasi. Okey, kandungan ketiga kita ada pengenalan stand upper. Stand upper tu maksudnya macam yang tadi video tu hasilkan nampak vlogger tu, jadi dia akan kenalkan nama dia dan juga saluran YouTube. Okay, mungkin nama student tu Ali, dia daripada kualiti mana-mana lah. Okay. Jadi kita kena buat ruangan bawah tu. So kita punya vlog ni supaya nampak supaya apa yang kata dia hasilkan nampak profesional. So kita kena ada, maksudnya kat bawah tu ada nama student tu dengan nama college. Okay, bila dia buat pengenalan mengenai vlog yang dihasilkan tu. Okay, kandungan yang keempat, minta maaf saya lupa nak cakap. So pengenalan tu biasanya 1 minit lah. Okay, montaj 15 saat. Okay, teaser 10 ke 20 saat. Tapi ada juga yang creative mungkin buat less than that. Ini adalah just cadangan kita, cuma kandungan tu yang dihasilkan dalam vlog tu untuk idola ni kena ada elemen yang kita bincangkan pada hari ni lah. Maksudnya teaser ada, montaj ada, tapi saya letak teaser tu optional lah. Okay, teaser nak montaj. Okay, pengenalan kena buat dalam bentuk stand upper. Stand upper tu stand upper, jangan risau. Sebab dekat perkataan stand upper tu saya ada buat link lah untuk tengok YouTube channel. Jadi slide ni akan di-uploadkan nanti. Okey, kita pergi kepada kandungan yang keempat, iaitu penceritaan oleh vlogger di lokasi secara santai. Ya. Biasanya santai lah, spontan. Spontan dengan skrip. So untuk menarik perhatian penonton terhadap kandungan vlog. So dalam 2 minit, 3 minit. Okay, jadi itu pun durasi ni rasanya ikut kreativiti, tapi jangan lebih pada 5 minit. Okay, jangan lebih. Jangan lebih. Kalau boleh jangan lebih lah. Kena ikutlah dia punya yang kira-kira yang kita dah tetapkan. 3 minit paling minimum, jangan kurang. Okay, 3 minit. 3, kalau 2 minit, 1 minit, 2 minit, 20 saat. Okey lah. Kira tak mencapai standard. So kena 3 minit. Okey, 3 minit 1 saat ke gitu. Okey. Alright, jangan lebih pada 5 minit. Contohnya 5 minit 1 saat, kira lebih lah tu. Okey. So dan kandungan yang kelima, stand upper, maksudnya biasanya bila permulaan nampak muka vlogger tu, bila akhir pun tu menutup, dia kena tutup, jadi dia mungkin dia nak bagi nasihat ke, dia nak bagi peringatan ke untuk tengok vlog yang seterusnya ke. Okey, ucapan terima kasih, jangan lupa subscribe. Okey, mungkin ada slogan ke, mungkin college mungkin ada slogan, mungkin boleh nyatakan pada waktu tu lah. Okey, ini mungkin dalam 1 minit. Ending credit. Okey, kalau puan-puan tengok vlog yang kalau daripada ada top 10 list yang saya buat dalam slide ni, kebanyakan ending credit dia tak ada ending credit. Okey, tapi disebabkan untuk idola ni kita nak nyatakan kena ada ending credit lah. So boleh senaraikan, jadi kita buat selaraskan supaya ending credit tu latar belakang hitam, lepas tu teks tu putih. Jadi kalau macam mana dia nak maksud saya teks tu nak masuk kiri kanan tu termasuk itu terpulang daripada kreativiti lah. Okey. Jadi tapi yang pentingnya dia punya tu latar belakang hitam lah, simple lah. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tengok vlog lain dia ada macam-macam lah, ada warna lah, animation. So tapi kita just
kekalkan macam ni. So kalau nak animation ke apa ke, mungkin tuan-tuan boleh buat kat tempat lain tu lah, pada permulaan sampai apa penutup tu. Okey. Jadi seperti mana yang saya cakap tadi, mungkin saya tunjukkan sikit lah. Tunjukkan sikit. Okay, tunjukkan sikit. Okay, montage montage. Okay, ni Khairul Amin. Famous pasal sambal nyek-nyek tu kan. Kalau tak settle kerja ni, Okay, mungkin tuan-tuan mungkin nampak. Okay. Ini adalah contoh montage lah. Okay. Yang aku nak share makanan yang aku makan almost every day, iaitu ayam Teaser. goreng. Dia buat Makan dengan teaser nasi simple putih, dia cerita kicap, apa yang dia tomato nak dan juga buat. sambal. Jom kita start. Pada montage. Okay. Itulah masuk montage. Okay. So yang sebelum montage kita ada stand apa. Okay. Mungkin yang dari background apa yang ada pengalaman dengan kamera ni ke, macam saya bukanlah. So kalau ada apa yang saya salah sebut tu, minta maaf. So kalau ada nak share boleh mungkin lepas ni. Okay. Apa mungkin terputus-putus. Mengikut kiraan saya, dalam lebih kurang 10 hari sahaja lagi kita. Okey, maksudnya apa ni ada nampak muka vlogger tu dan dia tengah bercakap. Okey, ada apa maksudnya. Okey. Kat bawah ni ada lower third tu yang keluar nama kat bawah tu. Dia keluar kat bawah sini dengan daripada mana, institusi mana, college mana. Okey. Itu yang dimasukkan lower third. Okey. Okey, untuk lower third. Kita pergi tengok contoh lower third pula. Lower third. Really provides a great range of options. Okey, lower for a third ni ada wide macam-macam. variety of projects. Ada yang simple. Number 4, Okey. Lower Thirds by Joel Starling. At number 4, we have this Okay, beautiful lower third dia. template full of Ni masuk lower third lah. So maksudnya dia ada nama kat sini, lepas tu keluar daripada college mana kan, ataupun lokasi. Okay, so itu maksudnya lower third. So itulah tujuan kita buat talimat ni. So kita kena dedahkanlah sedikit mengenai apa vlog. Okay. Okay, jadi yang seterusnya penutup. Okay, penutup biasanya penutup. Macam mana apa vlogger tu buat penutup, biasanya dia akan cakap terima kasih lah. Dah penuh dulu, Dan RM7 dah penuh, sekarang 100 pun tak penuh. Jadi itulah beza ya, dia. Jadi saya rasa setakat tu saja video saya pada kali ini. Korang yang tengah tengok video ni, yang belum subscribe channel ni, subscribe lah channel ni segera. Saya dah tunjuk ajar macam mana cara nak pakai JTR dengan kadar segera, makan roti dengan teh ais. Sekejap lagi nak beli teh ais. Jadi setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharekan video ni, semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan korang. Dan jangan lupa like, komen, subscribe tu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan ciao. Okey, itulah salah satu penutup lah, salah satu contoh penutup. Okey. Okey, so ini adalah apa contoh lah, satu contoh saya setelah compile 10 mengenai vlog, mengenai contoh yang mempunyai teaser, montage, pengenalan dan penutup. Maksudnya setiap vlog tu dia akan mula dengan sama ada teaser, ataupun kalau dia tak ada teaser dia akan ada montage lah. Lepas montage dia akan buat keterangkan konten dia, pengenalan. Lepas tu dia akan tutup, ada ending credit dia. Ending credit seperti mana yang saya nyatakan tadi, kena itulah pelatakan warna hitam dan teks warna putih. So ini adalah 10 contoh. Contoh pertama, berani buat. Mungkin tuan-tuan
biasa tengok dia buat benda yang apa DIY lah biasanya dia ada, ataupun dia buat unboxing. Okey, yang kedua Mona Lisa yang saya tunjukkan tadi. So dia jual, dia tak adalah macam vlog sangat. Tapi dia, saya ambil contoh ni disebabkan untuk deskripsi ya, untuk deskripsi apa, untuk saluran YouTube, deskripsi untuk video, dan juga contohlah thumbnail yang dihasilkan. Saya rasa yang Mona Lisa ni menghasilkan thumbnail yang menarik. Okay, so itu vlog daripada Malaysia. Mungkin ni Mark Wayne ni yang tadi yang saya pada awal presentation saya. Okay, dia buat food vlog. Okay, so dia antara yang subscriber yang paling banyak. Okay, dia pernah buat kat Malaysia juga. Nanti boleh tuan-tuan boleh tengok. Hairul Aming yang tadi yang buat apa sambal ni, yang jual sambal viral tu. Okay, so kalau tengok dia punya YouTube tak banyak video, tapi sebabkan dia lebih fokus pada kat Instagram, cuma ada contoh-contoh yang saya tunjuk lah tadi kan, macam mana dia mengenai montaj. Okay, Mr. Syam ni ada food vlog yang apa macam Mark Wayne juga, ataupun yang macam apa Mak Saleh cari makan tu kan. Okey, salah satu contoh juga yang baik lah. Padu Bake Studio yang selalu guna padu tu, tagline 5 padu bila dia makan tu. Okey, Casey, macam mana nak sebut ni? Casey Neistat. Okey, ni adalah vlogger. Saya buat carian dan dapati Casey ni one of the top 10 lah vlogger. Maksudnya dapat top 10 tu dia berdasarkan dia punya apa subscriber lah. Dia one of the top 10 lah. Tapi sekarang ni dia tak, macam dah berhenti lah. Okay, tapi disebabkan dia ada terangkan dalam rujukan pada next slide tu, saya ada terangkan dia macam mana shot tu. Untuk vlog ni mungkin nanti Puan Fariza yang tadi dia kata dia nak terangkan sikit pasal shot ni. Okay, mungkin lepas ni lah, lepas saya habis ni. Satu lagi vlog IMOD. Okay, salah contoh, maksudnya ni macam subscriber dia tak banyak, tapi saya rasa cara presentation vlog tu kenalah apa yang saya bilang lah. Syam vlog. Okey, yang tadi tu yang dalam kereta tadi tu, cara presentation sesuai lah dengan apa yang saya bincangkan. Drone rasanya biasanya kalau tengok kat Facebook ada orang share apa video dia ni yang dia selalu melawat tempat-tempat yang menarik kat dunia. Okey. Ini adalah rujukan mungkin tuan-puan dan puan-puan macam apa yang saya terangkan ni semua boleh didapati di online lah, maksudnya macam customize your channel. Ini maksudnya salah satu daripada YouTube yang dihasilkan oleh YouTube Academy. Lebih kurang macam tu. Okay, dia akan terangkan secara beringkas. Mungkin untuk banner, macam mana buat banner? Mungkin ada yang mempunyai kemahiran boleh buat banner, mungkin boleh pakai perisian seperti Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, ataupun mungkin hanya saya tahu college community kan sibuk kan semua, mungkin kita boleh guna satu apps yang seperti Canva. Okay, so how to make YouTube banner, boleh tengok situ. Okay, vlog recommended shots. Dia ada lock, handheld. Lock tu maksudnya letak atas meja, handheld pegang, lagi satu establishing shot. Okay, itu maksudnya mungkin nanti Puan Fariza, Puan Fariza boleh explain sedikit. Okay, buat vlog berkualiti, maksudnya kat sini rasanya berani buat tadi, dia ada satu video lah yang terang bagaimana kita untuk menghasilkan vlog. Ada cara tertentu untuk contohnya dia hanya
macam mana kita nak ambil video ataupun shot untuk untuk minum air. So kat situ dia ada contoh, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk nanti. Okey, jangan risau, seperti mana yang saya cakap tadi, slide dan juga garis panduan akan diupload di website self.edu.my. macam mana apa tadi tuan login ke Webex tadi. Okey, mungkin Tuan Fariza ada ke? Ya, saya ada. Ada, alhamdulillah. Ada. Mendengar daripada tadi setia. Pendengar tadi suara tadi dah macam orang kata dah serak-serak basah dah. Itulah. Sikit ada Puan Fariza. So mungkin sebab saya pun belajar juga banyak belajar dengan Puan Fariza. Kalau seperti tuan-tuan puan dan tahu, Puan Fariza ni dulunya adalah wartawan, wartawan TV3. So dia tahulah pasal teknikal pasal ni. Mungkin seperti mana yang dijanjikan tadi, dia kata dia nak terangkan pasal apa? Shot video shot. Ya, betul. Alright, thank you. Nak share ni ke? Nak share? Boleh. Ada benda dah share. Tadi dah cari video sikit. Okey. Jadi saya stop sharing dulu. Okay. Sebenarnya segan nak share sebab dalam tu ramai otai. Kita ada Zik ni daripada PMM dah masuk ke KKLG apa College Community Ledang apa tak? Ledang. Ledang kan? Zik Superman tu. Ya, Zik Superman. Sebenarnya segan nak share. Ramai lagi otai yang lain tapi tapi saya kongsikan di sini dalam kapasiti saya lah, apa yang telah saya buat sebelum ni. Okey, tak sebelum tu saya buat ucapan sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang participate pada hari ini. Saya difahamkan hampir 100 orang yang join. Despite of PKP and everything, but you guys still managed to come and join to listen to this taklimat. Dan saya tak nak cerita banyak sangat pasal teknikal, tapi saya nak share lah benda yang telah pun saya buat hands on sebelum ni. Whereby saya dengan limited barang yang tak banyak, pakai phone, pakai mikrofon kat ayam je beli kat Lazada, Shopee, but manage to produce that certain video yang dikehendaki lah. Okay, first of all saya share YouTube yang pernah saya buat dahulu. Okay, kita tengok YouTube ni. Boleh nampak YouTube punya interface ni? Nampak. Okay, so ini saya buat sedikit vlogging ulasan daripada video coverage ataupun media coverage yang telah pun saya buat di Taiwan bersama dengan tim Robotik Fira. So video berkenaan pertandingan tu saya dah pun buat semasa saya di Taiwan sebanyak 10 video. Kemudian bila saya balik ke Malaysia, saya buat ulasan kepada video yang telah pun saya buat di sana. Jadi dalam ini adalah episod terakhir untuk ulasan ni. Viewers tak banyak sebab saya buat unlisted video ni, saya tak bagi orang tengok, dia just for my personal collection di YouTube, so you can watch . Okey, dia tak apa. Dia nampak lagging tapi tak apalah. Mungkin masa Puan Fariza share tu dia boleh pilih optimize video and audio. Ada pilih tak tadi? Okay, so video vlog yang saya buat tu rata-rata bawah 1 minit sebab ketika ini pada 2018 Instagram hanya allow video to appear di dada Instagram tu, wall tu selama 1 minit sahaja. Jadi memang tak boleh lah nak buat video lama-lama sangat. Okay, so itu adalah contoh saya buat vlog saya buat dalam kereta. Sebab apa saya buat dalam kereta? Sebab saya dah senyap. Kalau buat kat office bising, banyak lalu interference kan. So saya buat dalam kereta, senyap dah boleh fokus lah nak cakap apa. Dan kebanyakan vlog ni dia impromptu. Dia bukan sesuatu yang yang kita boleh nak scriptkan sepanjang masa. Dia memang biasanya impromptu. Tapi impromptu yang bersusun lah. But then when we do videos yang impromptu ni, banyak lah editing kena buat sebab dia ada
Yang lain kita fumble, kita lagging bercakap dalam satu tempoh masa apa sebab kerja kita bukannya bercakap depan kamera hari-hari kan. Because when you talk to audience, in live audience dengan depan kamera, it's two different things. Sebab bila you cakap dengan kamera ni macam kena shock sendiri sikit. Kalau ada audience tu, you have people to interact with you, macam tu communication. Okay, so macam tu lah lebih kurang. Jadi untuk aspek teknikal on how you want to produce a video, basic principles of how to produce a video, semua telah pun dimuatkan di dalam guideline yang akan Dr. Akasha uploadkan nanti insyaAllah. Okay, so itu saja daripada saya. Kalau nak tengok lagi insyaAllah saya sharekan lagi link melalui Akasha ataupun saya boleh letak terus kat dalam grup nanti kalau tuan-tuan puan-puan memerlukan. Terima kasih. Syah, tak dengar Syah, mute. Okay. So seperti mana yang saya cakap tanpa suara tadi, saya ucapkan terima kasih kepada Puan Fariza di atas presentation yang short and sweet and simple tadi. Okay. So mungkin Puan Fariza boleh letakkan link kat di ruangan chat tu lah kot. Mungkin tuan-tuan puan boleh tengok daripada situ. Jadi jadi saya tengok soalan. So sekarang ni kita beralih pada sesi soal jawab kot. Mungkin ada perkara-perkara yang berbangkit. Okey, mungkin saya tengok di ruangan chat tadi tema, adakah tema penyampaian vlog bebas? Tema untuk kategori vlog challenge 2.0 ni adalah bertemakan pembelajaran digital. Tapi penyampaian itu adalah secara vlog. Tapi mungkin bebas lah, ikut kreativiti. Tak boleh mute. Okey, tapi tak apa. Okey, jadi saya dah jawab soalan tu. Kita tengok soalan tadi, berapa vlog yang telah pun dijawab oleh kawan rakan sekerja saya, Puan Nurul Huda. Okey, Puan Huda. So dia kata, tapi tak apa. Berapakah vlog diperlukan untuk pertandingan? 2 vlog saja. Maksudnya boleh campur kan. Bagi yang KK yang ada saluran YouTube yang sedia ada, mungkin dia boleh guna, dan untuk pertandingan boleh upload 2 vlog lah. Untuk syarat pertandingan vlog challenge 2.0 ni kena ada 2 vlog, 1 teaser. Seperti mana yang saya terang tadi kat slide tadi kan. Okay. Okey, jadi tema pembelajaran digital dari sudut pandangan atau penyampaian pembelajaran. Okey, tema. Okey, soalan ada tanya daripada Siti Sarah. Tema pembelajaran digital dari sudut pandangan pensyarah atau menyampaikan. Saya rasa itu ikut kreativiti masing-masing, kan? Macam mana kita nak dari segi pensyarah ke pelajar ke, pelajar dengan pensyarah ke, sebab ada dua vlog mungkin ada kesinambungan. Betul tak Puan Fariza? Ada apa-apa komen? Yes, bila kita bercakap pasal vlog ni, dia mesti ada kesinambungan daripada kedua-dua video yang kita buat tu. Maksudnya part 1, part 2. Dia tak boleh macam dua penceritaan video yang berbeza ataupun konten yang berbeza. So bila kita vlog tu dia mesti siri 1 dan siri 2. Mungkin yang first video tu cerita pasal dia punya opening sikit ke, pengalaman awal dia ke apa semua. Dan di video yang kedua tu is more on dia punya wrap up ke ataupun outcome daripada pengalaman yang daripada vlog 1 tu ke, ada something like that. Okay, next question. Okay, pelakon dikira dalam tim juga ke? Okay, of course lah, kita kalau pelakon tu kan, pelakon kita kena kredit juga lah kan. Kalau especially dia pelajar, betul. Kredit. Kalau pensyarah mestilah kena kredit. Masa pendaftaran yang akan dibuka pada 15 Jun, jadi dalam tu saya rasa 10 orang kan, satu tim yang akan diketuai oleh TPA. Okay, macam itulah dia punya syarat pendaftaran. Okey, soalan seterusnya. Maksud vlog ni konten pembelajaran ya, bukan promosi semata-mata. Ya,
Jadi tu yang apa yang saya nampak, apa pendapat saya, montaj tu, tempat montaj tu lah digunakan untuk letakkan promosi kan. Walaupun gunakanlah dalam 10 saat itu kita boleh gunakan untuk promosi kolej. Tapi untuk vlog tu kita kena ada konten lah, maksudnya jalan cerita untuk pembelajaran digital, okey. Sebab saya tengok apa yang masa saya nak cari 10 vlog tu kan, Puan Fariza dan kawan-kawan saya, saya cari kebanyakan semua vlog pasal makan kan. Jadi especially kat Malaysia ni lah, apa yang makan mukbang apa benda tu yang makan banyak. Tu Aziza Osman tadi yang saya tunjukkan tadi. Okey, makan, lepas tu kereta. Dari segi vlog apa kata, dari segi education ni kurang lah. Kalau ada pun budak-budak lah yang buat kan. Tapi budak-budak dia ialah jalan cerita sekolah. Jadi mungkin college committee ya. So sebab tu kita berpendapat lah bahawa mungkin kita kena jadi pioneer lah. Mungkin dah ada yang dah buat, mungkin saya tak tahu kan. Tapi itulah kita cuba inculcate ataupun buat satu culture lah, maksudnya budaya lah, budayakan vlog ni di college committee sebagai satu bahan promosi, bahan promosi yang secara tidak langsung kan. Sebab kalau vlog tu menceritakan kehidupan ataupun jalan cerita seorang pelajar tu, dia akan mungkin dapat menarik minat lah pelajar kan ke college. Okay. So apa jenis topik pembelajaran yang boleh digital. So waktu sekarang kita pun tema kita pasca atau COVID. So alamak, Shopee pula dah panggil. Okay. So topik pembelajaran tu saya rasa Tuan Muhammad Faiz ni bukan vlog ni, boleh kot cerita pasal contohnya kita belajar kot, belajar maksudnya contohnya programming macam mana dia tackle nak buat programming. Maaf lah, saya pun daripada bidang computer science, IT lah, saya kalau kat kolej ni IT lah. So dia mungkin cara macam mana dia belajar. Okay, apa pendapat ni Puan Fariza? Mungkin ada contoh lah. Dia kata apa jenis topik pembelajaran yang boleh. Rasa dekat KK banyak courses yang di-offerkan. Mungkin boleh ketengahkan your open niche area di college community tersebut. So selain daripada participate idola sebagai peserta tandingan, video tu juga nanti boleh digunakan sebagai bahan promosi. Tuan-tuan rumah nak keluar kan, pergi jumpa community apa semua. Sebab vlog punya approach dia sangat santai. Dia bukan sesuatu yang macam video corporate kita tengok kan, very keras. Dia punya vibes pun macam formal kan. Jadi bila vlog ni approach dia lebih laid back sikit. So whereby I think it's good for college community especially untuk mengetengahkan khusus niche area ataupun yang favourite lah yang ada di college community masing-masing. Ya, setuju. Saya setuju juga dengan pendapat Puan Fariza tu. Jadi ada lagi? So ada lagi soalan? Okey, sama-sama Tuan Muhammad Faiz. Okey. So mungkin ada yang nak ni. So di sini saya ingatkan wajib untuk 12 college apprentice tu, yang di mana ada lantikan pegawai e-pembelajaran yang dilantik secara rasmi daripada JPKK. Itu 12 tu, KK tu memang wajib. Jadi yang lain digalakkan. Sebab saya tak nak nanti orang confuse lah. So saya ulang balik benda tu. Lagi satu, tapi tengok hari ni 101 mungkin selain daripada 12 akan berminat lah. Okay. Saya harap kita boleh tengok satu penyertaan yang lebih banyak daripada kolej yang lain. Sebab rasanya dari segi peralatan, sebab itulah kita ambil kira menggunakan vlog sahaja kan. Gunakan vlog maksudnya peralatannya boleh guna sama ada
smartphone pun dah boleh guna kan. So itulah disebabkan kategori Vlog Channel 2.0 diwujudkan dan dibawa untuk tahun ini untuk kali kedua. Boleh bagi link yang menang tahun lepas, boleh dijadikan rujukan. Saya rasa boleh, kalau tengok streaming masa penyampaian tu, penyampaian idola tu diumumkan, boleh tahu siapa yang menang. Kalau saya tak silap, saya masih College Community Kuching. So boleh tengok kat dia punya itulah YouTube channel dia. YouTube channel dia buat. College Community Darul Aman dengan College Community Sahabat Bernam. 3 KK ni yang menang last year. Top 3. Ya, so boleh tengok kat YouTube dia orang, mungkin ada di situ dan boleh buat rujukan. Okey. Masa menunjukkan 12.04 minit. Kalau lagi apa-apa. Zid. Ada Zid. Silakan Datuk Zid. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Selamat tengah hari. Jadi perkara pertama yang saya nak tanya adalah supaya kita semua clear dekat college community ni, siapakah yang layak untuk masuk pertandingan ni? I mean the team. Apakah boleh dan tak boleh? Adakah ia strictly on student sahaja? Alamak, siapa Puan Saliza ni dari tadi ya? Kejap Puan Saliza tak boleh mute ke? Okey, saya dah mute dah. Okey. Maaf. Okey. Itulah apa yang do's and don'ts. Maksudnya fully 100% pelajar sahaja yang pegang kamera, pegang buat storyboard dan sebagainya, ataupun 100% boleh pensyarah. Okey. Ini yang tak ada nyatakan. Okey. So supaya semua kita clear, okey, kita on a level playing field, okey, semua orang sama. Kalau tak ada room macam ni, saya cakap semua pensyarah je. Okay. So tapi bila kita nak libatkan pelajar sebenarnya, so rule tu yang tak ada. Adakah 10 orang tu semua pensyarah atau 10 orang tu of course lah ketua dia adalah TPA. Yang lain tu semua pelajar, campur-campur. Berapa percentage pelajar boleh buat, berapa percentage pensyarah boleh buat. Okay, itu yang pertama. Dan terakhir, jawab. Terima kasih. Apa? Teruskan je. Okey. Ada itu tak ada ditulis dalam kita punya brief lah. Kita sediakan 10 ahli untuk itulah. Okey. So well, ini sebenarnya kalau bukanlah keadaan COVID, saya kata open to anything. Ya. Student and lecturers kena work together untuk buat hasilkan konten-konten ni. Itu adalah the best thing. Okay. Tapi with COVID ni going on, now boleh dapat pandangan lah daripada yang lain. Ada either lecturers sahaja ataupun with or mix with students. So apa dia you all punya pandangan? Ini open to you lah discussion. Kalau selamat macam Zik kata lah tadi, semua lecturer saja kali ni untuk tahun ni, let it be lecturers saja. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Saya Pandiana daripada KK Besut. Saya bersetuju dengan cadangan untuk lecturer saja. Memandangkan kita sekarang pelajar memang bagi kolej-kolej kecil memang pelajar memang tak ada di kolej dan kita agak restriction sikit lah kalau kita nak buat libatkan pelajar ni. So saya rasa dengan tempoh sampai hingga bulan Ogos ni kalau kita nak join pertandingan idola ni memang kita akan harapkan pensyarah sahajalah tuan. Saya setuju lah dengan cadangan penetapan pensyarah sahaja kot untuk tahun 2021 ni. Terima kasih. Yang lain terdengar 2-3 orang tu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.
saya Puan Zohana daripada College Meter pada Rawai. Saya tahun lepas kita boleh lagi buat belajar walaupun pelajar bukan bersama kita sebab macam kami buat dulu kami minta video daripada pelajar dan kami combinekan video pelajar dengan video kami. Kita masih lagi ada pelajar lah kalau nak. Sebab macam tahun lepas kita minta buka lebih sikit penyertaan supaya kita boleh letak pelajar-pelajar sekali. Saya tak dengar lah. Zohana, sorry, saya tak dengar. Atau yang lain dengar ke? Tak dengar. Okey, dalam chat pun kata tak dengar. Sorry, ya. Cannot hear. Clear ke? Tak clear. Very soft voice, very slow. Volume ke atau suara jauh sangat? Okey, mungkin saya ringkaskan apa yang dikatakan oleh Puan Zohana tadi. Puan Zohana kata dia ada melibatkan student pada tahun lepas. Dia hanya mengumpulkan compilation of videos from student, lepas tu compile-kan, lepas tu gabungkan dengan pensyarah lah. So itu yang dinyatakan oleh Puan Zohana. So ada lagi kot yang macam mana pendapat tentang ni, dibuka hanya kepada pensyarah sahaja ke atau nak combine ke? So far kita dapat kita tengok semua dapat feedback menyatakan hanya open untuk pensyarah. Tapi kita punya marking scheme kita tak kisahkan sama ada video tu syarah ataupun pelajar. Kita tak bagi markah yang berbeza kan? Tak ada, sama je. Then it's up to you then. It's up to you. Dia bukan satu benda yang akan di consider untuk diberi markah. Must have student baru ada markah. Tidak, dia it's just a vlog. If you want to do it with student and student boleh buat secara online somewhere else dan hantar video, you compile pun boleh, you nak buat satu untuk pensyarah pun boleh. Dia bukan jadi satu isu pemarkahan. Ya, betul. Then betul. Kalau macam tu kita open to you guys. Open sama ada pensyarah tu boleh pilih mana pun open. Okey, sudah ada cadangan di bawah. Okey, open lah. So cadangan kita open lah untuk kategori VLAC Challenge 2.0. Alright, ada lagi perkara yang berbangkit, mungkin ada yang nak tanya ataupun bagi pendapat ke? Cik Ahmad Baizuri, KKBS, macam kenal je. Ada lagi tak? So tak apa, from time to time mungkin sekarang tak ada idea nak tanya soalan, mungkin masa nak buat nanti kot, biasanya nak buat nanti akan banyak soalan kan, so just utarakan soalan tu dalam group ke ataupun nak personal PM pun okey, tak ada masalah. Kita cuba jawab lah soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ada yang cakap nama Syarul, nanti slide yang saya present tadi dan juga garis panduan kita upload di website celt.edu.my. Nanti kat situlah segala boleh buat rujukan di situ. Okey. Jadi kepada mungkin TPA ataupun pegawai KK mungkin boleh boleh PM saya lah kalau ada apa-apa soalan. Cik Judy, ada soalan, ada apa-apa? Okey, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin belum lagi isi borang kehadiran, mungkin boleh isi sekarang. Jadi saya rasa kalau tak ada apa-apa boleh berakhir di sini Puan Fariza. So okey, jadi kalau ada apa-apa soalan ataupun pertanyaan boleh DM saya nanti. Okey.
Jadi untuk itu kita tangguhkan kita taklimat kita. Suratul wal as dan tasbih kita. Terima kasih semua. Okay, terima kasih tuan. Okay, terima kasih puan-puan semua. Okay, terima kasih. Terima kasih Cik Akasha. Terima kasih Pak. Jaga diri. Terima kasih Dr.